Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita menafaatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT pada pagi ini di musim COVID-19 ini. Kita pun belajar secara online. Di kali ini Muayyashah Al-Quran online juga ya. InsyaAllah sepanjang kuliah online lah, kita akan Muayyashah secara online. Pada pagi ini kita membaca, Muayyashah telah membaca surah Al-Imran halaman 57 bermula ayat 53 hingga 61. Dan di halaman ini ada mengisahkan kisah Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu daripada orang yang kafir dan menjadikan orang yang menyekutukanmu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi dekat sini kita dah tahu memang Allah telah declare di dalam Al-Quran, Allah mengangkat Nabi Isa, menyucikan Nabi Isa. Apa yang disucikan? Iaitu Allah menyucikan Nabi Isa sebab mereka mengatakan Nabi Isa ini adalah anak hasil perzinaan. Manakan tidak, emaknya tak pernah kahwin, tidak pernah berkahwin. Maryam tak pernah berkahwin. Tiba-tiba ada anak. Cuba, na'udzubillah lah, cuba kita bayangkan, terkena kepada kita atau keluarga kita yang perempuan, adik kita perempuan, na'udzubillah, ataupun kawan-kawan kita, na'udzubillah. Apa perasaan begitu ya? Semua Allah telah tentukan. Jadi dalam ayat yang lain, ya ukhta Harun ma kana abuki ma'asaw. Ya ukhta Harun ma kana abuki ma'asaw wa ma kanat ummuki baghiyah. Terjemahannya, hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah orang yang berzina. Siapa ayat ni ya? Siapa? Ayat ini dituju kepada siapa? Jadi saya membuat rujukan sedikit, iaitu buku Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ya, ulama Mesir, ulama hebat ni Mesir. Dalam buku beliau, buku ni telah diterjemahkan lah ya. Telah diterjemahkan. Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, banyak manusia menyangka bahawa Maryam adalah anak perempuan Imran dan saudara kepada Harun, seperti mana ayat tadi itulah. Jadi Maryam ini anak kepada Imran, itu yang biasa kita tahu. Dan juga Maryam juga bersaudara dengan Nabi Harun, ya. Adakah benar? Nanti kita bersambung lagi ya. Saya baca lagi ya. Oleh itu, ada satu kisah apabila sekumpulan sahabat pergi ke Yaman
dengan satu tujuan yang tertentu lah, sama ada perniagaan ke ataupun dakwah. Penduduk Yaman berkata kepada sahabat-sahabat, kamu mengatakan, lalu penduduk Yaman berkata, kamu mengatakan bahawasanya Maryam adalah anak Nabi Imran, anak Imran, iaitu saudara Harun, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Isa sangat jauh. Di sini dinyatakan 11 generasi. Sangat jauh lah. Jadi kalau atuk kita generasi pertama, bapak kita generasi kedua, kita generasi ketiga, kita mungkin jumpa atuk, mungkin tak jumpa atuk. Cucu kita, kita cucu. Anak kita kemungkinan besar langsung tak jumpa atuk. Jadi ini 11 keturunan jauh kan. Jadi nak menunjukkan bahawa salah satu hikmahnya, penduduk Yaman pun peka, peka tentang salah silah ni. Mereka menentangkan satu persoalan, dan apabila bila sahabat datang, mereka menanyakan kepada sahabat, sebab sahabat inilah yang dekat dengan Nabi. Dan begitu juga kita, jika ada suatu persoalan tentang sesuatu benda, jika tentang Al-Quran, kita tanyalah alim ulama yang bidang Al-Quran. Jika kita punya masalah tentang fiqh, termasuk apa-apa fiqh ibadah, fiqh semualah, fiqh taharah semua, tanya ahlinya. Ada masalah hukum, tanya ahlinya. Ada masalah hadis, tanya kepada ahlinya yang bidangnya. Jadi penduduk Yaman pun bertanya kepada sahabat, sebab sahabat ini lebih alim, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Sambung Jadi para sahabat pun tidak dapat menjawab, tidak jawab. Lalu sahabat balik bertanya kepada Nabi Muhammad. Apa jawapan Nabi Muhammad SAW? Kenapa kamu tidak bagi tahu kepada mereka bahawa masyarakat dahulu kala mempunyai nama-nama seperti nama-nama Nabi yang terdahulu? Begitu. Macam kita lah, macam kita, macam Sultan Johor. Namanya berulang-ulangkan, Sultan Iskandar, nanti Sultan Ismail, berulangkan. Macam kita juga. Itu sebab kadang-kadang kita melihat tokoh-tokoh di Timur Tengah, alim ulama, bin semua sama, seperti Imam Syatibi, seperti Ibnu Al-Jazari, Muhammad bin Muhammad bin Yusuf Al-Jazari, Muhammad bin Muhammad. Sama je nama dia, nama bapa beliau, nama atuk beliau. Jadi sebenarnya Nabi Isa adalah anak Maryam, betul. Tetapi dalam ayat yang tadi saya baca itu, iaitu yang saudara kepada Imran, anak Imran, dalam ayat tadi itu adalah dua individu yang lain. Namanya sama, namanya sama. Jadi untuk bacaan, untuk menambahkan bacaan, kita bolehlah membuat rujukan siapakah nama ataupun di manakah jalur Nabi Isa dan Nabi Musa ini. Untuk kita tahu binnya. Jadi kesimpulannya, nama bapa sama, tapi orang lain. Seterusnya dalam ayat ini juga, iaitu ayat 59. Inna masala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Terjemahannya, sesungguhnya perumpamaan iaitu penciptaan Nabi Isa bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Sama saja. Inilah yang didakwa golongan Kristian, Trinity. Nabi Isa adalah anak Allah. Maryam pula isteri, mak Nabi Isa alaihissalam, na'udzubillah, dan Allah itu adalah bapa. Jadi ada tiga Tuhan.
seperti kita buat air SKP 3 dalam 1 lah. Ya. Dulu saya pernah masa saya belajar di Mesir. Dulu internet cuma dekat sisi saja. Jadi saya pergilah sisi itu dipunyai oleh orang Kristian lah. Kita dapat cam lah macam mana penampilan mereka. Ya, yang perempuan tu tak pakai tudung. Kalau di Mesir tu yang pakai tudung tu Muslim. Kalau kat Malaysia ni Muslim dulu ada ya, tak pakai tudung, ada pakai tudung. Jadi sambung cerita. Jadi masa saya nak bayar duit tu 1 jam. 1 jam sisi 2 genih lah. Ya, 2 genih tu RM2. Tapi 2 genih tu bersamaan kat sini mungkin RM1 lah. Atas meja cashier tu ada gambar tu lah, gambar pegang baby, gambar mak pegang baby apa semua tu kan. Saya tanya, ni siapa ni? Dia tanya, ni Isa, Maryam, ni Tuhan Allah kan. Saya cakap, ada 3 Tuhan ke? Tak, ada 1. Ada 1 kan, pelik kan. Ada 1, 2, 3 Tuhan anak, Tuhan mak, Tuhan bapak. Saya cakap, ada 3 Tuhan ke? Tak. Cashier tu cakap ada 1 je. Kemudian datang bosnya, dia macam potong cakap saya, habislah tajuk begitu. Jadi dekat situ pun mereka macam tak ada hujah kan. Okey, kembali kepada penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam. Sekarang dah panas, saya di luar ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa seperti Nabi Adam. Dia menciptanya daripada tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi Nabi Isa seperti Nabi Adam AS, seperti Nabi-Nabi yang lain. Jadi dekat sini Allah nak menjawab, ya, nak menjawab lah dakwaan bahawa Isa adalah Nabi, anak Allah. Allah berfirman lagi, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Tunggal ya, bukan satu. Esa. Tunggal lah. Kalau satu ada nombor kan. Sebelumnya kosong, lepas ni 2, ini tunggal, Esa ya. Jadi dalam buku ni juga dikongsikan bahawa ungkapan yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, Syekh Sya'rawi Mutawalli berkata, ungkapan ini muncul setelah 300 tahun selepas Nabi Isa lahir. Nampak kan? Jadi dah lama sangat ya, dah lama sangat lah. Asalnya tak ada. Tak tahulah, mungkin pengikut-pengikut zaman itu yang sesat, mereka mengatakan bahawa Isa anak Allah, tiba-tiba pula ya. Itu. Agama seolah-olah telah dicipta oleh manusia. Telah dicipta oleh manusia. Agama Islam adalah agama samawi yang telah ditetapkan Allah SWT. Sebab sebelum tahun ini tiada seorang pun yang pernah mengatakan begitu. Apa yang bertambah dalam kekuasaan Allah, jika misalnya ia mempunyai anak, tetap sama saja. Maksudnya Nabi Isa adalah Nabi Isa, Allah adalah Allah, bulan adalah bulan, bumi adalah bumi, tiada apa-apa ya. Jadi kat sini nak menjawab bahawa sebenarnya munculnya dakwaan ini selepas 300 tahun selepas lahirnya Nabi Isa AS ya. Jadi sedikit perkongsian ini mudah-mudahan mendapat pencerahan, perkongsian yang saya bawa dengan 2 poin. Yang pertama iaitu salah silap Nabi Isa ya. Memang nama sama, nama bapa sama, tetapi orang yang lain ya. Itu boleh dibaca dalam rujukan-rujukan lain. Oleh itu kita jangan mudah-mudah mengatakan nampak nama Harun kat sini, ini semua adalah adik-beradik Nabi Musa, ataupun Ali Imran, ataupun Imran itu adalah bapa kepada Maryam ya.
Jadi kita tak mudah-mudah ya. Kita kena tengok tafsir, takut salah. Apabila kita menafsir ayat Al-Quran walaupun betul, tetap salah. Sebab tanpa melihat rujukan atau tafsirnya apa. Walaupun betul ya. Oleh itu kita kenalah berhati-hati dan jika tak tahu, tanya yang kepada yang lebih tahu. Kita juga boleh buat rujukan, baca kitab-kitab tafsir. Sebab kita tak tahu. Al-Quran ini mempunyai bahasa yang tinggi dan bahasa kita, pemahaman kita tak sama. Ya, jangan mudah-mudah untuk mentafsir ayat Al-Quran atau termasuk juga hadis lah. Ya, kadang-kadang kita tak faham. Poin yang kedua adalah Nabi Isa bukan anak Tuhan, bukan anak Allah, dan Maryam pula bukanlah mak Tuhan. Ya. Jadi Allah menyucikan kedua-duanya di dalam Al-Quran. Allah menjaga. Dan nama Al-Masih juga di sini mungkin mendatangkan persoalan. Ada yang confuse Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Nabi Isa. Ya, kedua-duanya beza ya. Al-Masih itu juga Allah telah menamakan Nabi Isa dengan Al-Masih, seperti mana firman Allah Taala, Al-Masih ibn Maryam wa ismuhu Al-Masih Isa ibn Maryam. Itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Memang Allah menamakan Nabi Isa dengan Al-Masih. Masih Dajjal lain ya. Dinamakan Al-Masih sebab apa ya? Sebab banyak pendapat. Yang pertama antaranya iaitu kerana apabila diusap orang yang sakit boleh sembuh. Ada yang mengatakan Al-Masih juga dinamakan Al-Masih sebab apa? Sebab banyaknya bermusafir ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan perkongsian pada Mu'ayyashah minggu pertama kuliah dapat kita manfaatkan. Mana yang baik mudah-mudahan boleh dimanfaatkan, mana yang tersilap fakta mohon ditegur. Dan saya ingin mengucapkan kepada semua mahasiswa Kolej Pengajian Islam Johor, selamat belajar secara online. Dan saya ingin mendoakan juga kepada semua kejayaan. Walaupun belajar secara online, ia tetap dengan adab-adab dia, tidak boleh elakkan daripada belajar online tapi sambil lewa kan. Sebab apa yang kita belajar ini adalah ilmu Allah ya. Kita tangguh dulu majlis ini dengan tasbih kafarat dan surah Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.